Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rakan-rakan FB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sidang penonton sekalian. Alhamdulillah, malam ini malam yang kedua dapat kita bersama lagi. Sambungan untuk Tazkirah Sinar Ramadan 2020. Semalam kita membaca berkaitan dengan kewajipan ataupun kefarduan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, iaitulah ayat 183 surah Al-Baqarah. Malam ni kita sambung lagi, itulah berkaitan dengan sambungan pada ayat malam tadi, ayat 184 surah Al-Baqarah, berkaitan dengan tanggungjawab berpuasa kalau kita tak puasa macam mana. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Iaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu yang mengalami sakit atau dalam perjalanan, yakni musafir, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Mana yang berat ialah dalam keadaan kesusahan untuk melakukan puasa tadi, hendaklah membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ayat ini diturunkan di awal permulaan ibadah puasa dulu. Jadi ibadah puasa bagaimana kita bincang semalam pada permulaan dulu, iaitu puasa 3 hari setiap bulan ditambah dengan puasa hari Ashura. Kemudian ayat ini asbabun nuzulnya ialah berkenaan dengan maula ataupun budak atau hamba yang sudah dimerdekakan yang bernama Qais bin As-Sa'id, yang memaksa dirinya berpuasa padahal ia sudah tua. Jadi dah tua dah, tapi dia berpuasa. Sedangkan ketika itu puasa ni diberikan keringanan. Makna kalau dia tak boleh puasa, dia tak boleh puasa, dia bayar saja fidyah sudah cukup. Itu pada permulaan Ramadan, puasa dahulu. Jadi ini kita tengok daripada segi sejarah dulu. Ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan hukum puasa sebagaimana yang berlaku pada permulaan Islam. Firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya orang-orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan dibenarkan untuk tidak berpuasa kerana ianya merupakan kesulitan bagi mereka. Mereka boleh tidak berpuasa tetapi wajib menggantikannya pada hari-hari yang lain. Contoh kita sakit, kita tak boleh puasa berapa 5 hari. Jadi kena ganti balik 5 hari setelah mana habis bulan Ramadan kelak. Jadi puasa tu nak diganti macam mana? Sama ada nak berturut-turut pun boleh, ataupun nak selang-selang pun boleh, mengikut kemudahan yang kita boleh lakukan. Baik, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat tersebut dimulakan dengan ayyaman ma'dudat, iaitu beberapa hari yang ditentukan. Maksudnya iaitulah hari dalam bulan Ramadan. Ditentukan kita berpuasa itu selama bulan Ramadan, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Jangan rajin sangat sampai terlebih, ataupun malas sangat sampai kurang daripada 29 hari. Tahun ni saya tak tengok lagi dalam kalender kuda. Mana kalender kuda saya tak ada pula. 29 ataupun 30 hari. Tapi biasa-biasa tu kalender kuda tu betul tu. Baik, kenapa Allah Ta'ala kata hari-hari yang tertentu? Untuk memberi kelegaan pada kita supaya kita tahu bahawa puasa itu ada had yang diwajibkan. Mana orang tak adalah tertunggu-tunggu. Orang tak ada tertunggu-tunggu, ini berapa hari kita nak puasa, sebulan ke, 2 bulan ke, setahun ke. Jadi bila disebut ayyaman ma'dudat, hari yang tertentu. Tertentu tu ialah selama sepanjang bulan Ramadan tersebut.
ya. Bukan sepanjang tahun ataupun hari yang tidak tertentu, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang di antara kamu sakit, iaitu sakit yang memberikan rukhsah ataupun keringanan untuk kita meninggalkan puasa. Bukan sakit sikit-sikit je, sesama tak puasa tak boleh. Makna puasa sakit yang kalau kita berpuasa mendatangkan mudarat. Contohnya orang yang ada gastrik. Tapi tengoklah, jangan gastrik bulan Ramadan saja. Bulan Syakban macam ni baru mula gastrik, masa bulan-bulan lain tak ada gastrik pula. Jadi itu bukan sakit gastrik, itu sakit trik nama dia. Trik tak mau nak berpuasa. Au ala safarin, ataupun dalam keadaan musafir. Musafir diambil daripada perkataan safara. Safar yang artinya mendedahkan sesuatu. Apakah yang didedahkan? Apa kaitannya dengan musafir? Iaitu apabila orang musafir, dia pergi berjalan jauh, ketika itu akan terdedah sifat-sifat dia. Sifat apa? Sifat pemarahnya kadang-kadang, sifat hilang sabarnya. Jadi bila dalam perjalanan itu, maka perkara yang diselindungi selama hari ini akan terserlah dan terbongkar. Kalau satu orang tu pemarah, bila dia musafir, tu tengoklah nanti sikit-sikit marah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan panas, dalam keadaan tak selesa, ya. Jadi macam-macam boleh berlaku. Itulah yang dimaksudkan dengan mendedahkan diri. Diri sebenar seseorang akan terdedah, kita akan tahu dia itu seorang penyabar atau tidak, kedekut ataupun tidak. Pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan tu, naik kereta, cuba tengok, berhenti kat R&R, siapa bayar? Ini berhenti kat Tapah, kita bayar, ya. Sampai dekat seberang Perak, kita bayar lagi. Ini sudah lain macam. Makna kawan kita tu kedekut. Baru terdedah tu, kalau tak tahu kan, tak nampak. Jadi bila kita bermusafir dengan rakan kita, baru kita tahu bagaimana keadaannya. Itu asal makna perkataan safar, ya. Kemudian bila dah keadaan musafir, mereka berbuka puasa tadi, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Mana hari setelah habis bulan Ramadan nanti diganti. Ya, ini untuk peringatan juga, ya, pada bapa-bapa dan juga ibu-ibu yang mana anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan yang tahu-tahu sudah masih ada lagi hutang-hutang lama belum habis. Ini sempat lagi ni, ada beberapa hari, tolong diingat-ingatkan. Ini kalau tiap-tiap hari puasa pun masih sempat lagi, 5-6 hari lagi untuk qada yang telah lalu. Jangan sampai kita biarkan saja, nanti mereka tak qada, kemudian mati, dia akan menanggung dosa dan kita sebagai wali ataupun bapa ataupun suami bertanggungjawab. Jadi tolong ingatkan, ada lagi masa. Kalau dah tak cukup juga sebab dulu mungkin sakitnya lama, tak apalah, dah langgar Ramadan, nanti lepas Ramadan bayar fidyah untuk berapa hari yang dia masih tertinggal. Nanti lepas Ramadan usahakan balik, ganti balik mana-mana yang masih tertinggal. Baik, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan ke atas orang yang tidak mampu, maka ke atasnya fidyah. Mana apa? Orang yang tak mampu berpuasa, dia sakit, dah tua dah. Nak ganti pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia memang tua. Boleh jadi dia stroke pula, kan? Dia memang habis Ramadan pun dia tak boleh ganti. Jadi tak apa, boleh cukup sekadar dia membayar fidyah. Sama ada dia seorang yang tua ataupun muda. Kadang-kadang orang bukan mesti tua je, orang muda pun sakit juga. Jadi asalkan dia sakit saja, dan dia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia dibenarkan untuk membayar fidyah. Contohnya macam tadilah sebut orang tu ada penyakit gastrik, ya. Tapi tuan-tuan, saya memang ada jumpa tau satu orang ni, dia cerita, makcik tua umur 60 lebih. Dia kalau puasa ni, dia memang kadang-kadang sampai pengsan, berbuih mulut dia. Dan dia dah rujuk pada doktor kata tak boleh puasa. Jadi kalau macam tu keadaannya, tak apalah. Jadi yang penting dapatkan nasihat doktor. Jangan sakit sikit-sikit je puasa, tinggal puasa. Macam sembahyang lah, kadang-kadang tuan-tuan tengok kat masjid tu, banyak orang duduk atas kerusi. Betul ke dia punya sakit tu boleh membenarkan dia sembahyang atas kerusi? Boleh membenarkan dia sembahyang duduk? Pastikan ni, tengok bila berjalan daripada rumah sampai masjid, okey je. Sampai masjid jadi kerusi pula. Jadi kena pastikan bahawa sakit itu sakit yang memang kalau kita berpuasa boleh menyebabkan mudarat.
Jangan sakit sikit-sikit macam tu. Baik, hukum asal puasa. Dan sejarah puasa ni dulu, di zaman Rasulullah di peringkat awal, puasa ni boleh pilih sama ada kita nak berpuasa ataupun nak bayar fidyah. Mana kalau orang kaya-kaya mereka malas puasa, dia bayar fidyah saja. Tapi tu di awal puasa, dalam sejarah puasa kita lah. Tapi setelah mana turun ayat ni tadi, maka hukum itu dimansuhkan. Tak boleh lagi kita pilih. Wajib kita berpuasa kecuali dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit. Baru boleh kita tinggalkan puasa tersebut dengan syarat kita membayar fidyah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat Quran itu yutiqunahu, diambil dari kata dasar tawaqa yang bermaksud meletakkan kolam besi. Kalau kita tengok cerita-cerita purba tu, orang diikat dengan besi tu kan. Jadi bila dia ikat dengan besi, dia pergerakan dia susah, berat. Itu sebab yang disebutkan kalau kita nak puasa tu susah, kita rasa berat, kira boleh mendatangkan mudarat, maka ketika itu baru dibenarkan untuk kita tidak berpuasa. Ataupun orang-orang yang kerja berat, tu ada rukhsah keringanan. Tambahan pula ada asar ataupun di zaman para sahabat dulu berlaku, Ibnu Abbas menyatakan jika wanita hamil bimbang kesihatan dirinya ataupun ibu yang menyusukan anak bimbangkan anaknya pada bulan Ramadan, kalau dia puasa susu dia tak banyak, nanti anak dia akan dapat mudarat, tak cukup susu. Ataupun dia dalam keadaan hamil, bimbang kalau dia berpuasa boleh menjejaskan kehamilannya dan kesihatannya, maka ketika itu boleh dia membatalkan puasa dan hendaklah dia membayar fidyah. Bahkan di dalam riwayat At-Tabari dia menyebutkan bahawa boleh membayar fidyah saja, tak perlu qada. Tapi ini ada pendapat-pendapat lain nanti yang kita akan bincangkan pada pertemuan yang lain dalam berkaitan dengan hukum hakam puasa, Yang ni saya tak bicara lagi ni tentang hukum hakam puasa, hanya sekadar kita baca ayat-ayat berkaitan puasa Ramadan untuk kita faham dulu tentang asas puasa Ramadan itu. Nanti selepas habis ayat-ayat ni, ada 4-5 ayat ni, pada pertemuan yang berikutnya baru kita akan membincangkan berkaitan dengan hukum hakam, fadilat-fadilat, apa amal-amal yang kita nak buat dan seterusnya. Sebab kita pun ada lebih kurang seminggu lagi, Jadi ini persediaan. Memang tentu saja kadang-kadang orang tanya pasal apa, masih bulan Syakban dah cerita Ramadan, tapi zaman Nabi dulu pun memang daripada bulan Rejab, Syakban tu dia dah cerita dah tentang Ramadan, supaya kita kata orang tu apa, warming up. Macam orang nak pergi merintah desa, dia buat stretching dulu. Ni kena stretching lah ni. Kita mula dengan puasa-puasa sunatnya, mula bangun malam. Kalau dulu kita sibuk, macam-macam disibukkan. Hari ni kita tak ada alasan sibuk. Pasal PKP ni kita memang duduk kat rumah. Cuma tadi saya keluar sekejap, tadi ada urusan tengok banyak kenderaan kat luar, tu yang Majlis Keselamatan Negara pun tegur tadi, kenapa ramai yang keluar lagi, takut nanti menular balik. Baik. Kemudian disebutkan ta'amu miskin, dengan memberi makan kepada orang miskin. Fidyah tu bagi makan pada orang miskin, bukan bagi pada orang kaya. Dia tak boleh. Dia beza dengan zakat, dengan infak, dia ada sedikit perbezaan. Yang ni bagi makan mesti pada orang fakir miskin. Untuk ganti iaitu satu cupak satu hari. Yang ada hanyalah fidyah puasa. Ada kita dengar dulu kan orang buat fidyah untuk orang sembahyang. Orang tinggal sembahyang, dia pergi buatkan fidyah untuk bapak dia yang dah mati. Tak boleh. Ini Abu Umar, insya-Allah soalan tu saya jawab esok malam, saya dah beritahu malam saya akan kuliah setengah jam. Tak apa, soalan terus pagi, nanti soalan tu saya akan jawab pada esok malam. Sampai mana tadi? Ni fidyah tadi, Fidyah ni untuk orang yang tinggal puasa. Kita tinggal puasa, kemudian tak sempat qada, meninggal. Itu boleh kita buatkan, bayarkan fidyah untuk si mati. Tapi kalau orang tu tinggal sembahyang tak boleh bayar fidyah. Ada setengah tempat dia masih lagi bayar fidyah untuk orang mati, untuk tinggal sembahyang. Sembahyang tak ada fidyah. Kalau fidyah sembahyang senang lah, orang kaya-kaya tak payah sembahyang, bayar saja. Untuk puasa saja ada fidyah ni.
Itu pun ada pandangan bahawa kalau ahli keluarga, anak-anak ke, ialah kata anak-anak sayang mak bapak kan. Jadi bila bapaknya mati, anaknya pergi qadakkan, boleh dibenarkan. Kita qadak untuk bapak kita berapa puasa yang ditinggalkan. Ya? Macam juga haji lah. Mak bapak kita tak pergi haji, kemudian meninggal. Kita ada buat satu yang dinamakan badal haji. Mana orang buatkan badal haji, gantikan haji untuk bapak dia yang belum sempat buat haji tu. Ya? Baik, kemudian fidyah juga bermaksud makanan yang lengkap. Artinya bila kita bagi makan, makanan tu lengkap. Jangan cuma bagi beras je. Ini yang terbaik. Tapi memang dalam hukum fiqah, cukup sekadar kita bagi beras ataupun bagi duit. Ya. Nilai secupak. Secupak beras tadilah. Saya pun tak berapa apa nama ni, tak sempat tadi nak semak satu cupak tu berapa ya. Cuma kalau kita pergi dekat Baitul Mal ataupun pusat zakat, dia akan bagi tahu kita satu cupak tu berapa timbangan sekarang. Ya. Jadi tuan-tuan kena pastikan bahawa kalau boleh yang terbaiknya kita bagi makan yang secukupnya. Tu satu set lah. Kalau nasi Arab contohnya makan tengah hari ataupun makan malam ataupun sarapan pagi. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kita tak mampu nak buat macam tu, cukup sekadar kita bagi beras satu cupak ataupun duit dengan nilaian beras satu cupak yang dia nanti boleh beli. Tak ada masalah. Ya. Baik, kemudian disebutkan faman tatawwa khairan, maka sesiapa yang boleh melebihkan dari kebaikan itu. Mana kita ada rezeki lebih, kita bayar fidyah tu lebih boleh. Sepatutnya satu cupak satu hari, tapi kita rasa kita ada rezeki lebih, kita bagi dia dua cupak satu hari. Ataupun patut kita satu cupak untuk satu fakir miskin, kita bagi pula 2-3 orang fakir miskin untuk satu hari yang kita tinggalkan. Boleh, tak ada masalah. Bagi lebih dapat pahala, jangan kurang. Jangan kurang, lebih tak apa ya. YB, Zawi pun ada ya. Terima kasih. Baik, kemudian kalau kita beribadah dalam keadaan yang susah sedikit, pahala yang kita dapat akan lebih. Kalau kita beri lebih, Allah akan balas dengan beri lebih lagi. Maknanya kalau kita tadi sakit, kita masih lagi mampu untuk berpuasa, kita gagahkan juga berpuasa, itu adalah lebih baik lagi. Ataupun kalau kita tadi bayar fidyah, memberi fidyah yang lebih pun itu adalah lebih baik lagi. Wa antasumu, dan sesiapa yang boleh menggagahkan diri juga untuk berpuasa, mana dia sakit, dia cuba juga untuk berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik. Tuan-tuan sekalian, masa kita sakit ataupun bermusafir, kita dapat meneruskan puasa kita, itu lebih baik lagi daripada kita membatalkan puasa. Berbeza dengan kalau kita pergi musafir sembahyang jamak dan qasar. Jamak qasar itu lebih utama daripada kita sembahyang tamam. Tapi dalam bab puasa, lebih baik kita meneruskan puasa daripada kita membatalkannya. Lebih-lebih lagi kalau orang musafir hari ini bukan macam dulu. Orang dulu musafir naik unta, naik kuda, dia letih, panas. Kita hari ini musafir naik kereta. Kadang-kadang bukan kita pandu pun, tidur je kalau sebelah pandu, ngorok lagi. Dengan aircon, kat rumah aircon, masuk kereta aircon, sampai tempat lagi aircon lagi. Apa lagi alasan untuk kita nak berbuka puasa. Tetapi kalau kita nak berbuka juga, tak ada masalah. Boleh, dia ada pilihan. Dia bukan satu kewajipan. Nanti kita akan bincang lebih panjang lagi di bawah tu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ianya lebih afdal berpuasa dari membayar fidyah. Kalau kita beribadah dalam keadaan yang susah, lebih banyak pahalanya. Maka sekiranya kamu mengetahui. Mana kalau kita tahu tentang pahala yang Allah Ta'ala akan beri dalam keadaan kita beribadah yang lebih susah, kita ibadah lebih susah tu dapat pahala lebih lagi, dan kita lakukan, maka pasti kita akan melakukannya. Baik, sekiranya kita mengetahui nilai puasa, pahala puasa dalam bulan Ramadan itu amat tinggi sekali. Tak ada siapa tahu dia punya pahala dia berapa. Macam kita sembahyang, kita tahu sembahyang seorang dapat satu pahala. Beribadah kita bukan sembahyang berjamaah dapat 27 kali ganda. Dalam 27 kali ganda, kita pula berjalan daripada rumah, ambil wuduk, jalan kaki sampai ke mana? Sampai ke Masjid atau surau. Kata Nabi apa? Setiap langkah kita diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, ditekatkan satu darjat. Mana kita tahu, dibagi tahu. Tetapi puasa ni tak dibagi tahu pahalanya. Tak ada siapa tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihah ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala khulufu wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kebaikan seumpama dengannya sehingga 700 kali ganda. Satu amalan kita minimal Allah Ta'ala kali gandakan 10 kali ganda. Sebab tu kita sembahyang satu hari 5 waktu, pahalanya menyamai 50. Kan dulu masa Nabi pergi Mi'raj ke langit, balik Tuhan bagi kita sembahyang berapa? 50 waktu sehari semalam. Cuba kalau kita hari ni 50 waktu sehari semalam, agak-agak 1 jam 2 kali sembahyang, larat tak kita? Tu yang Nabi turun tu, Nabi Musa tanya dapat apa Mat? Sembahyang 5 waktu sehari semalam. 50 waktu. Nabi kata malaikat Jibril, Nabi Musa kata tak boleh Mat. Dia umat kamu tak mampu, umat aku besar-besar pun tak mampu. Minta diskaun. Tu yang Nabi naik lagi minta diskaun, dapat 10%. Jadi dapat berapa tu? 45. Kemudian Nabi Musa kata tak boleh, kurang lagi. Sampai turun naik. Berapa dapat? 90%. Daripada 50 pada 5 saja. Itu pun Nabi Musa kata umat kamu tak mampu. Umat kamu tak mampu, minta kurang. Tapi Nabi kata malu dah. Berapa? 90%. Jekyll pun 85% je kan. Kita dah 90% nak minta kurang lagi. Habis Kalau kita tak sembahyang langsung, apa nilai kita kan? Tapi nak ceritanya, walaupun 5 waktu kita solat, pahalanya menyamai 50 waktu yang asal. Kemudian adalah hadis berkaitan dengan baca Quran. Sama juga Nabi sebut, orang yang membaca Quran setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Ini minima. Maknanya setiap apa yang kita lakukan itu digandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Yang mana 700 kali ganda? Tengok ayat Quran berkaitan dengan sedekah, infak. Orang yang infak itu seperti orang yang menanam satu biji benih. Jadi biji benih itu tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai ada 100 biji. Jadi semuanya berapa? 700. Tengok. Ini yang disebut oleh Rasulullah, bahawa bila kita melakukan kebaikan dalam Islam, kita dilipat kali gandakan pahala kita minimal 10 sehingga 700 kali ganda. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis, yakni hadis qudsi, yang maksudnya kecuali amalan puasa. Ini dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata kecuali puasa. Tak ada siapa yang tahu pahalanya. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah Ta'ala. Aku sendiri yang akan membalasnya. Sebab apa? Sebab dia menjaga syahwatnya. Menjaga syahwatnya, jaga dia punya nafsu dia. Daripada apa? Daripada makan minum. Bulan lain boleh makan, boleh minum waktu siang. Halal, tak ada masalah. Tapi Tuhan kata bulan Ramadan stop, jangan. Dia sanggup berkorban, tak makan, tak minum semata-mata untuk dapat redha Allah Ta'ala. Jadi dia jaga nafsu dia. Padahal bulan lain okey boleh, tapi bulan Ramadan tak boleh. Tapi Tuhan kata jangan. Dia pun tak buat lah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan. Orang yang puasa ni dapat dua kebahagiaan. Iaitu satu kebahagiaan ketika mana menyambut hari raya. Seronok kan raya? Tapi tahun ni tak tahu sebab dengarnya katanya PKP ni kalau sambung sampai lepas raya boleh jadi nanti. Kalau katakan sambung sampai lepas raya, berayalah kita kat rumah masing-masing. Yang kat rumah masing-masing tak boleh balik kampung, yang kat kampung tak boleh pergi bandar, tak ada baraan, sembahyang raya masing-masing kat rumah Tapi kita kena ikut apa saranan pihak Kementerian Kesihatan tu demi untuk kebaikan di masa depan. Jangan nak langgar juga. Aku tak kira, aku nak beraya, aku nak balik rumah. Tiba-tiba dia pula bawa penyakit daripada bandar tadi balik kampung pula. Dah orang kampung pula kena mak bapak dia tu. Dah umur 60 lebih, hari tu sihat, dia pula bawa tu, dia tak apa-apa, mak bapak pula kena penyakit. Silap-silap meninggal pula nanti. Sebab kalau kita tengok tu, yang banyak meninggal orang yang berumur. Kemudian ada simptom-simptom penyakit yang lain, ada sejarah penyakit lain dan akhirnya mereka kata jejas. Maknanya
Gembira yang pertama iaitu gembira ketika menyambut hari raya. Semua orang gembira menyambut hari raya. Ya. Yang keduanya iaitu gembira ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Sebab bukan semua orang boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Tak semua orang. Hanya beberapa orang yang boleh bertemu dengan Allah Taala. Salah seorangnya ialah orang yang menjaga puasa Ramadan dia. Ini dijamin. InsyaAllah akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan tuan-tuan sekalian kelebihan siapa yang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar ni ataupun di akhirat nanti di dalam syurga, ya. Kat syurga ni kan indah kan. Cerita tu dalam dalam Quran, dalam hadis, hebat. Syurga dia hebat tuan-tuan sekalian. Sebab apa yang di dalam syurga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Mana kalau diceritanya orang perempuan cantik, cantik tu lebih cantik daripada ratu cantik dunia tu lah. Punya cantik dia. Kalau makan sedap, sedapnya tu lebih daripada benda sedap kat dunia. Apa benda sedap kat dunia? Tak boleh dibayangkan. Itu hebatnya akhiratnya. Tetapi ketika mana manusia ni tadi di dalam syurga tengah bercengkerama, sedang bermesra dengan siapa? Dengan bidadari. Tiba-tiba dia melihat nur Allah Subhanahu Wa Taala. Belum nampak Allah Taala lagi, baru nampak nur je saja, dia dah tinggalkan dah bidadari. Nampak? Sebab apa? Sebab hebatnya. Terima kasih Ustaz Farid, tolong kirakan satu cupak tu berapa. Tuan-tuan boleh tengok dekat komen tu. Siapa yang nak tahu satu cupak tu sekarang ni timbangan berapa gram beras, tu sahabat saya Ustaz Farid dah tolong kirakan. Terima kasih. Itu kegembiraan yang kedua, ya. Dan disebutkan di sini juga oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau haruman kasturi. Bau angin kasturi itu sangat harum. Minyak kasturi lah, wangi kan. Ni orang yang berpuasa ni, bila dia sampai tengah hari dia tak makan, dia ada bau tau. Tuan-tuan pastikan jangan gosok gigi, ya. Lepas daripada gelincir matahari, makruh gosok gigi. Jadi nanti kalau ada keluar bau apa, tak apa, sabar. Sebab bau tu Allah Ta'ala suka. Bau tu nanti akan diubah menjadi bau yang harum. Di dalam syurga nanti lebih harum daripada haruman kasturi. Tapi kat syurga, kat dunia bau dia macam tu. Jangan nanti pergi kat bini nak embus pula. Pengsan bini nanti. Jadi kat dunia biarlah bau dia macam tu. Sebab tu lepas gelincir matahari makruh gosok gigi. Tak payahlah nak gosok gigi. Nak sembahyang pun kita kumur-kumur, ambil wuduk, sudah. Cukup, kerana bau itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi kita sebagai manusia biasa tidak dapat tahu dengan sepenuhnya apakah kelebihan-kelebihan puasa. Mana banyak lagi kelebihan-kelebihan puasa. Yang nanti insya-Allah kita akan bacakan hadis-hadisnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Satu persatu hadis berkaitan dengan kelebihan-kelebihan puasa supaya kita seronok berpuasa dan juga beramal dengan amal-amal ibadah yang lain yang ada di bulan Ramadan nanti. Yang ada di antaranya amal itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Contohnya apa? Contohnya sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih bulan lain tak ada, bulan Ramadan saja. Apa lagi? Iktikaf. Bulan lain ada juga iktikaf, tapi pahala iktikaf di bulan Ramadan berlipat kali ganda. Cuma tahun ni walaupun kita tak dapat iktikaf di masjid, kita iktikaf sajalah di rumah tu sekalian. Mentaati apa yang disarankan oleh pemerintah dalam keadaan darurat seperti ini pun mendapat pahala yang sama macam kita iktikaf di masjid. Tuan-tuan jangan bimbang, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita memang biasa pergi, tiba-tiba terhalang oleh sesuatu mudarat yang bukan kita buat. Mudarat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sabar, kita laluinya dengan redha, insya-Allah kita akan mendapat pahala yang sama juga, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sedikit perbincangan kita pada malam ni berkaitan dengan fidyah. Kemudian kalau kesukaran untuk berpuasa, boleh kita meninggalkan puasa, tetapi syarat dengan kita qada balik pada hari-hari berikutnya selepas daripada bulan Ramadan. Saya sambung lagi satu ayat, ya tuan-tuan sekalian, ya. Masa ada 2 minit lagi, tak apa. Saya sambung sikit, ambil masa sikit dia. Ayat 185. Ramadan, bulan puasa dan bulan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi
unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Agak panjang sikit ayatnya. Baik, Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan dengan menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu segala bulan. Ada sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, Syahrul Ramadan. Penghulu segala bulan itu bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan mempunyai keistimewaan tertentu. Sebab nama pun penghulu. Macam kita lah, Tok Penghulu, dia ada kelebihan tak macam kita orang biasa. Orang biasa sayang tak laku, Tok Penghulu punya sayang laku. Nak minta beasiswa dan mahasiswa, ada suka sokongan minta Tok Penghulu. Kalau minta kita je tak laku. Tu penghulu ni dia ada kelebihan. Kalau hari Jumaat, penghulu segala hari. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Hari Jumaat itu penghulu segala hari. Tengok hari Jumaat tu saja ada banyak dia punya kelebihan-kelebihan. Macam tu jugalah bulan Ramadan. Dan antara kelebihan Ramadan juga, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kita hafal daripada Muharram sampai Zulhijjah ada 12 bulan, hanya satu bulan saja disebut namanya dalam Al-Quran, iaitu bulan Ramadan. Bulan lain tak ada ya. Dan pada bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Bahkan menurut para ulama yang lain, bahawa bukan setakat Al-Quran, tetapi kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan juga suhuf-suhuf Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad diturunkan pada bulan Ramadan. Cuma tarikhnya berbeza-beza. Dan di sini bila disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran, iaitu dalam konteks penurunan Quran kali yang pertama secara sekaligus. Daripada mana? Daripada Baitul Izzah. Bukan Nurul Izzah Baitul Izzah, dekat langit dunia, dekat apa ni, Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu namanya Baitul Izzah. Jadi bila dibawa ke situ, itu sekaligus daripada Baitul Izzah turun ke dunia kepada Rasulullah, mengambil masa 23 tahun bitadrij, secara berangsur-angsur. Yang tu insyaAllah nanti kita tajuk khas berkaitan dengan Nuzulul Quran. Nanti kita bicara tentang Quran, kelebihan Quran, itu semua dalam satu tajuk khas. Ini kita umum saja ya. Baik, kemudian diturunkan Al-Quran tadi, Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Quran diturunkan? Yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia. Allah Ta'ala puji Al-Quran tadi, Hudal linnas. Sifat Quran tadi memberi petunjuk kepada manusia. Tuan-tuan, Quran ini memberi petunjuk kepada manusia, bukan kepada orang Melayu saja ataupun orang Islam. Sebab tu tak salah orang kafir baca Quran. Bahkan kita kena benarkan orang kafir baca Quran, sebagaimana kita lihat orang-orang kafir membaca Quran di zaman Nabi, seperti Sayyidina Umar sendiri. Dengan baca Quran itulah akhirnya dia dapat hidayah, dia masuk Islam dan menjadi seorang Muslim yang baik. Hari ini kita sendiri orang Islam kadang-kadang tak apa-apa baik. Kenapa? Kita sendiri tak baca Quran, kita tak faham isi kandungan Al-Quran, kita tak laksanakan isi kandungan Al-Quran. Tapi kita dengar orang kafir baca Quran, kita marah. Nampak orang kafir bagi salam, kita marah. Padahal Islam tidak pernah melarang perkara-perkara tersebut. Bahkan ianya boleh dijadikan sebagai satu mekanisme dakwah. Sebab ada orang, tuan-tuan, kalau tengok zaman Nabi pun kita tengok banyak orang masuk Islam bukan kerana dia Nabi jumpa dia, jom kita masuk. Tak. Ada sebahagian mereka itu memerhati, tengok akhlak Nabi. Kerana apa? Akhlak Nabi adalah sama dengan akhlak Al-Quran. Nabi itu ibarat Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian,
Kita kena sebarluaskan Quran ini. Bukan hanya kepada anak-anak kita, orang Melayu Islam, tapi kita kena sebarkan kepada orang-orang yang bukan Islam. So, kadang-kadang kita tengok orang Kristian, dia sebar Bible apa semua, kita bising kan? Oh, orang Kristian sebar Bible. Tapi kita sendiri tak buat kerja kita untuk sebarkan Islam, untuk sebarkan Quran pada orang lain. Jadi kita ni kadang-kadang tuan sekalian banyak syok sendiri, kemudian salahkan orang aja. Tu si Anu. Dia tak tengok si aku tu. Si Anu tu satu. Si aku tu, berapa tu tunjuk diri sendiri kan? Kita kadang-kadang apa masalah berlaku pada orang Islam hari ni adalah kerana kelemahan kita dalam mengurus tadbir, kerja-kerja dakwah Islam, akhirnya banyak macam-macam berlaku. Tapi kita salahkan orang. Jadi kita elakkan daripada hanya menyalahkan orang, ya. Jadi Quran tadi sifatnya untuk apa? Iaitu hudalinas, memberi petunjuk. Quran ni petunjuk. Jadi nak jadi petunjuk kena faham. Macam tuan-tuan naik kereta pergi sampai traffic light. Traffic light tu ada warna merah. Berhenti ke jalan? Kita berhenti pasal kita faham merah berhenti. Sebab tempat lain ada yang hijau, nanti kalau kita terus kita accident. Tapi kalau kita buat tak tahu, kita buat tak tahu je, alah merah je tengok tak ada, kita pun jalan accident. Macam tu juga Quran. Quran dah tunjukkan, yang ni boleh buat, yang ni dilarang jangan buat. Kalau nak jadi macam ni baiknya macam ni buatnya. Macam tu. Jadi Quran dah tunjuk. Jadi jangan sampai kita lalai daripada membaca dan memahami Al-Quran tadi. Jadi itu penting, Quran menjadi petunjuk pada kita, ya. Kemudian Quran juga menjadi dalil dan hujah. Dalil dan hujah dalam kita bercakap. Dalil dan hujah dalam kita bertukar-tukar pandangan. Dalil dan hujah dalam kita mencari solusi dalam satu-satu masalah. Sebab tu dalam Quran sebut, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo datangkan fakta, datangkan hujah, datangkan apa juga benda yang benar. Kalau betul-betul kamu orang yang betul, orang yang benar. Bukan kita sebar fitnah, bukan kita, yalah kadang-kadang hari ni tuan-tuan sekalian macam saya sebut semalam, fitnah dengan apa nama ni, ngumpat ni dah jadi international lah. Boleh ngumpat ramai-ramai dalam WhatsApp group ataupun Facebook yang kita ada tu kan. Jadi elakkan. Jadi Quran menjadi hujah. Dan hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan. Ini antara sifat Quran juga, ya. Menunjukkan kebenaran kepada kita, bahawa apa yang dibawa oleh Islam itu benar, apa yang dibawa oleh Nabi itu benar, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok contoh kebenaran Islam. Orang nak dengan orang perempuan, tak kira tuan-tuan minat dengan orang perempuan boleh, tapi dengan cara menikah, jangan berzina. Tuan-tuan nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4. Kalau nak nikah lebih, kena ada yang cerai ataupun ada yang mati, boleh nikah lagi. Tapi nikah dengan cara betul, tuan-tuan tengok, tak ada orang yang nikah dengan cara betul yang kena penyakit-penyakit kelamin. Walaupun ada dulu keluar kat surat khabar tu, satu pakcik daripada Terengganu, bini dia 38. Tapi bukanlah sekali, dia kahwin 1, cerai, tapi 38. Tapi tak kena penyakit kelamin. Tapi kita tengok orang yang menggauli orang perempuan tidak secara syar'i, tidak secara Islam. Dia berzina, tukar-tukar pasangan. Kerana bukan banyak, tukar 2-3 pasangan, kena penyakit AIDS, kena penyakit kelamin dan seumpama dengannya. Ini tengok Islam. Antara contoh kebenaran Islam. Banyak lagi lah. Ini saya ambil satu contoh saja, ya. Baik, kemudian Quran juga sebagai pembeza. Mana menunjukkan kita perbezaan, membezakan kita. Ini yang halal, ini yang haram. Yang halal jangan buat, yang haram buat. Yang halal buat. sorry terbalik ni, laju je. Yang halal buat, yang haram tinggalkan. Bila kita baca Quran ni, saya ingat dulu ada salah seorang guru kita, Ustaz Ghani Abdul Rahman tu, masa forum dia cerita, bila kita baca Quran, jangan kita macam orang baca surat khabar. Tentang baca Quran, jangan macam orang baca surat khabar. Tahu baca surat khabar? Ya, habis gitu. Orang baca Quran ini, seumpama kita berinteraksi terus dengan Allah Ta'ala, macam kita sembang dengan Allah Ta'ala. Bila ada arahan Allah, berarti jangan kita, oh ini Allah Ta'ala suruh Nabi, pada orang yang beriman. Tapi seolah-olah dia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman tu Allah Ta'ala tuju direct pada kita. Aqimus solat, kamu sembahyang, tu Allah Ta'ala cakap dengan kita. Suruh puasa, berarti Allah Ta'ala cakap dengan kita. Macam tu tau. Macam tu. Jadi bila kita tengok kebaikan, seumpama kita, Allah Ta'ala terus direct cakap dengan kita.
Bila larang macam tu juga. Allah Ta'ala larang, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan kita, si anu tu je. Dah kita jangan dekati benda-benda yang boleh membawa pada perzinaan. Jangan dekati benda-benda yang boleh membawa maksiat. Pada kita. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Maksudnya merupakan kewajipan yang bersifat pasti. Mana hukum ni hukum qat'i. Pasti. Tak boleh tidak. Puasa wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sahnya puasa ni. Bagi orang yang menyaksikan permulaan bulan Ramadan, artinya bermukim di tempat tinggalnya, tidak melakukan perjalanan jauh ketika masuk bulan Ramadan. Mana bagi orang yang tinggal di satu tempat, kemudian dia tahu ataupun melihat anak bulan, wajib untuknya berpuasa. Jadi yang tengok anak bulan ni bukan kita tuan-tuan sekalian ya. Ini dia ada satu grup yang tak beri tanggungjawab oleh pihak kerajaan ataupun ahli penyimpan mahu besar raja-raja. Dia pergi tengok. Dia nampak ke tak nampak, dia umum saja tuan-tuan sekalian esok puasa, kita kena puasa. Kalau dia umum esok tak puasa, tak payah puasa. Macam tu. Tak payah sibuk-sibuk tuan-tuan nak terupung anak bulan. Kalau tuan-tuan nak terupung anak bulan, nak tengok atas bumbung masjid. Tu nanti insya-Allah baru nampak anak bulan. Sebab dalam negara kita tuan-tuan sekalian, daripada segi geografinya memang sukar untuk kita melihat anak bulan. Sebab tu saya lah, wallahualam, semenjak daripada saya kecil sampai saya besar ni, saya tak pernah dengar lagi orang tengok anak bulan Malaysia ni pernah nampak. Wallahualam lah. Sebab apa? Sebab kedudukan geografi kita, kita berada di garisan khatulistiwa. Jadi bila anak bulan sampai di garisan khatulistiwa, anak bulan itu belum cukup umur. Dia macam orang juga, orang mengandung tak cukup umur. Jadi bila belum cukup umur, kita tak boleh sabitkan hari itu telah masuk hari berikutnya. Jadi sebab itulah kita masih belum lagi puasa. Tapi ada orang kata, tu pasal apa Saudi puasa dulu? Padahal dia 4 jam lepas kita. Ialah 4 jam lepas kita. Bila anak bulan tu sampai dekat garisan Arab Saudi, dia dah matang. Sebab tu dia puasa. Dia nampak. Yang keduanya, dalam keadaan negara kita ni, cuaca tak berapa baik macam sekarang ni. Kalau petang-petang mendung, jadi dengan mendung tu kita tak nampak anak bulan. Ada yang ketiganya juga, iaitulah kerana anak bulan itu muncul sama dengan matahari nak tenggelam. Jadi bila matahari nak tenggelam, anak bulan ni kecil je. Dia naik, jadi sinaran matahari itu lebih cerah daripada sinaran anak bulan. Maka sebab itulah anak bulan tak kelihatan. Maka tak usah susah hati tuan-tuan nak pergi teropong, tak pergi teropong, nanti ada tukang teropong lah. Tunggu je malam tu diumumkan. Tapi tuan-tuan ni tak payah tunggu pun, tengok kalender kuda tu biasanya tepat tu insya-Allah. Saya kalender kuda ni ada tak tepat bukan tak tepat pun, mungkin ada berlaku peredaran cakrawala sana tahun lepas ada perubahan 1 hari. Hari tu dicepatkan, dan juga waktu sembahyang macam baru ni ditambah 8 minit waktu subuh misalnya. Itu ada pergerakan-pergerakan, itu yang tahu semua ahli astronomi lah, ahli falak ya, kita tak tahu. Baik tuan-tuan sekalian, saya kira setakat ini dulu. Saya belum habis lagi untuk syarah ayat yang ke-185, tapi kalau nak bincang panjang, sebab di sini ada beberapa kaedah-kaedah dan juga tentang amalan-amalan Rasulullah ketika mana dalam keadaan musafir dan juga dalam keadaan sakit. Sebab kadang-kadang ada amalan Rasulullah ni, dia Nabi musafir, ada waktunya dia puasa. Sahabat lain semua tak puasa, dia seorang puasa. Ada waktunya dia ajak semua orang puasa pula, masa musafir. Dan ada waktunya dia tak puasa. Jadi perkara-perkara ini memberi kesan kepada kita dari sudut hukum ya. Kenapa begitu, kenapa begini. Untuk mengetahuinya, insya-Allah kita jumpa lagi esok malam jam 9 malam. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama-sama dengan saya. Inilah yang saya ada pun, sedikit masa untuk saya kongsikan ilmu-ilmu yang saya ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh ajukan di komen sana. Walaupun nanti kita dah habis, tuan-tuan boleh ulang lagi, boleh tengok dalam komen, tulis saja. Dan esok malam insya-Allah saya akan cuba bantu untuk jawab. Tadi yang tanya pasal fidyah dah ada jawapan tadi, Ustaz Farid dah tolong catatkan di sana. Tuan-tuan boleh ambil terus. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan tuan-tuan sekalian, gunakanlah masa PKP ini sebaik-baiknya untuk kita memperbanyakkan amal ibadah,
untuk kita melayani anak-anak isteri kita. Sebab di waktu-waktu yang lain kita ni tak ada masa untuk nak bersama. Bukan tak ada masa lah, makna masa tu pendek kan. Waktu kita kerja siang dah 8 jam, malam kita balik dah letih. Kita ada masa sikit je untuk kita melayani anak-anak kita, isteri kita. Tapi dengan adanya PKP ni, mungkin ini hikmah juga untuk kita melayani mereka yang selalu kita tinggalkan, ya. Mudah-mudahan dengan layanan yang baik itu kepada anak-anak dan isteri kita, ukhuwah kita semakin baik lagi, insya-Allah. Jadi sama-sama kita berdoa sebelum kita tutup majlis kita ni. Mudah-mudahan dengan doa-doa ini Allah Ta'ala menerima segala amal kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurnia-Mu menjadi hamba yang beriman, ya Allah. Janganlah Kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa guru-guru kami, ya Allah. Dosa ahli keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami orang yang rajin, orang yang tamak untuk menuntut ilmu, dan orang yang sentiasa berusaha untuk memahami dan beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Permudahkanlah kami memahami dan melaksanakan ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, di malam yang penuh barakah ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, segerakanlah, ya Allah, Kau ambil balik virus corona ini, ya Allah, kerana telah ramai yang terkorban di seluruh dunia, ya Allah. Yang telah menghidap penyakit ini lebih 1 juta dah, ya Allah. Yang meninggal dunia pun sudah puluhan ribu, ya Allah. Cukuplah, ya Allah, sampai sini dulu, ya Allah. Kau tarik balik, ya Allah. Kiranya Kau turunkan corona kerana dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami di penghujung Sya'ban ini, ya Allah. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat beramal dengan lebih baik pada bulan Ramadan kelak, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk bersedekah dalam keadaan kami juga susah, ya Allah. Tetapi ramai lagi saudara-saudara kami yang lebih susah di luar sana, ya Allah, yang memerlukan wang, memerlukan makanan, ya Allah. Kau jadikanlah kami pemurah walaupun dalam keadaan kami juga tidak mempunyai wang ataupun kekurangan rezeki, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami ibu bapa yang soleh dan solehah, yang dapat sentiasa mendidik anak-anak generasi kami ke jalan kebenaran, ya Allah. Jadikanlah kami ibu bapa yang soleh dan solehah, yang dapat mendidik anak-anak kami ke jalan kebenaran, ya Allah. Dan jadikan kami sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, yang sentiasa berbakti kepada kedua orang tua kami, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah seluruh yang dapat bersama-sama pada malam ini, ya Allah, agar mereka juga sentiasa Kau redai di dunia dan di akhirat. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa jumpa lagi esok malam jam 9 malam. Ajak teman-teman, kawan-kawan, jiran, tetangga untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dalam masa lebih kurang setengah jam. Terima kasih. Jumpa lagi.